Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pintar KDRI dan salam Malaysia Madani. Saya Fatin Nur Afiqah binti Musa dari unit BM5 PPISMP ambilan Jun 2022. Hari ini saya akan mengupas dan membentangkan berkaitan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB di bawah produk saya iaitu kata adjektif. Tugasan ini dilaksanakan di bawah bimbingan dan dorongan pensyarah yang cukup saya hormati Puan Najwa binti Tani. Baiklah, sebelum itu, sudah bersediakah kita semua? Mari kita sediakan mental dan fizikal kita, seterusnya memberikan fokus dan tumpuan kepada tajuk yang akan saya bentangkan berkaitan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna untuk produk kata adjektif. Baiklah, yang pertama, mari kita pergi kepada tujuan bahan bantu mengajar BBM yang telah saya hasilkan baru-baru ini berkaitan kapasiti pedagogi pembelajaran berkesan yang mengetengahkan produk kata adjektif. Tujuan yang pertama ialah merangsang pelajar untuk meningkatkan minat mereka dalam menuntut ilmu melalui penghasilan bahan bantu mengajar yang kreatif dan menarik. Macam mana nak menghasilkan bahan bantu mengajar yang kreatif dan menarik? Saya menggunakan pendekatan dengan menggunakan aplikasi terkini seperti Canva. Saya menjadikan Canva sebagai alternatif untuk saya menghasilkan satu bahan bantu mengajar yang menarik minat pelajar. Tujuan yang kedua, penggunaan BBM ini turut memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh pengetahuan melalui penggunaan pelbagai deria ataupun panca indera yang ada iaitu deria penglihatan maupun deria pendengaran. Tujuan yang ketiga ialah BBM ini mampu memberikan pengalaman baru kepada pelajar melalui pendekatan pengajaran yang berbeza daripada kebiasaan dan menjadikan pembelajaran itu lebih mendalam dan beragam. Maksudnya di sini, bahan bantu mengajar yang saya hasilkan ini berbeza dengan pendekatan pengajaran yang sebelum ini yang lebih ke arah tulis pada papan hitam dan papan putih. Saya menggunakan bahan bantu mengajar saya dengan menggunakan aplikasi Canva supaya dapat mewujudkan variasi perbezaan cara pengajaran dan pembelajaran. Tujuan yang keempat, melalui penghasilan bahan bantu mengajar ini secara langsung akan mewujudkan pelajar yang kreatif dan juga inovatif. Yang kelima, bahan bantu mengajar dicipta turut menyediakan satu asas yang kukuh dan kuat berkaitan tajuk kata adjektif kepada murid. Ini berarti bahan bantu mengajar saya ini bertujuan untuk mengukuhkan asas yang ada dalam diri murid-murid berkaitan dengan kata adjektif. Tujuan yang terakhir ialah menimbulkan keseronokan kepada murid dan sesi pembelajaran tidak lagi menjadi membosankan kerana bahan bantu mengajar ini mengetengahkan konsep peta minda yang membawa kepada penyampaian yang ringkas, padat, yang paling penting ialah berkesan. Okey, mari kita pergi kepada bahagian yang kedua iaitu topik dan juga subtopik bagi bahan bantu mengajar yang telah saya hasilkan. Saya memilih pendekatan untuk mengetengahkan topik penggolongan kata di bawah subtopik kata adjektif. Hal ini kerana bagi saya, kanak-kanak wajar dan perlu didedahkan dengan pendedahan awal berkaitan kata adjektif ini, dan kata adjektif ini merupakan satu subtopik yang sangat-sangat mudah dan perlu dikuasai oleh kanak-kanak. Baiklah, mari kita pergi pula kepada slide yang ketiga iaitu kelebihan video bahan bantu mengajar yang saya hasilkan. Secara generalnya, terdapat 4 kelebihan bahan bantu mengajar yang berjaya saya hasilkan baru-baru ini.
Kelebihan yang pertama ialah dapat mengukuhkan semula asas pengetahuan murid berkaitan kata adjektif. Ini bererti bahan bantu mengajar saya iaitu video kata adjektif tersebut boleh dijadikan sebagai satu bahan pengukuhan yang bertujuan untuk memperkuatkan semula pengetahuan asas murid berkaitan dengan kata adjektif. Kelebihan yang kedua, penerapan elemen penteminda dan unsur lagu dalam video bahan bantu mengajar ini dapat menarik minat murid dan menimbulkan rasa seronok. Elemen penteminda dan juga lagu yang saya selitkan dalam bahan bantu mengajar ini tujuannya untuk menarik minat mereka dan menimbulkan rasa seronok supaya pelajar-pelajar ni dia tak rasa bosan untuk belajar berkaitan kata adjektif. Jadi diorang akan beranggapan bahawa sebenarnya kata adjektif ni sebenarnya mudah, tak bosan pun. Jadi lagu dan teminda ini memainkan peranan yang penting untuk menarik minat mereka. Kelebihan yang ketiga, video ini memperlihatkan penerangan yang jelas, ringkas dan berkesan untuk pemahaman murid. Kenapa saya kata video ini memperlihatkan penerangan yang jelas, ringkas dan berkesan? Sebab saya menggunakan elemen penteminda tadi sebagai satu pendekatan yang terbaik untuk memberikan satu penerangan yang jelas, ringkas dan berkesan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran PDP. Kelebihan yang keempat ialah dapat menambah pengetahuan sedia ada murid. Tadi kita dah dapat memperkukuhkan asas dia melalui video ini. Seterusnya, kita juga dapat menambah pengetahuan sedia ada murid. Melalui video BBM ini, cara asasnya kita dapat isi semula ke ruang-ruang kosong yang mereka tak tahu elemen yang ada dalam kata adjektif. Seterusnya, kita pergi kepada kaedah penghasilan produk bahan bantu mengajar ini. Bahan bantu mengajar ini semestinya dihasilkan menggunakan aplikasi Canva untuk menghasilkan satu slide bahan bantu mengajar yang menarik. Kenapa saya pilih Canva? Sebab dalam Canva, saya boleh mewujudkan satu bahan bantu mengajar yang pelbagai, yang kreatif, yang warna-warni. Dan Canva ni satu aplikasi yang mudah untuk saya menghasilkan satu bahan bantu mengajar yang akan dipaparkan kepada murid-murid. Yang kedua, saya menggunakan penteminda sebagai alternatif menyampaikan maklumat mudah kepada murid. Jadinya, semestinya kalau kita gunakan ayat yang memanjang, ayat yang berperenggan-perenggan ayat, semestinya pelajar tidak faham. Jadi, saya mengetengahkan alternatif menggunakan penteminda supaya kanak-kanak tu dapat faham dengan mudah dan tidak pening berkaitan dengan kata adjektif. Yang ketiga, produk ini dimuat naik ke dalam aplikasi YouTube untuk tatapan umum supaya murid-murid mudah untuk mengakses di YouTube variasi kata adjektif, variasi video yang mereka boleh jumpai di YouTube. Sementara itu, mari kita lihat pula kepada cara menggunakan produk bahan bantu mengajar ini. Yang pertama ialah memaparkan slide ini ketika sesi pengajaran dan pembelajaran PDP berlangsung, sama ada di dalam kelas ataupun secara atas talian, dan menjelaskan setiap satu slide tersebut kepada murid-murid agar mereka dapat memahami apa input ataupun maudu utama yang ingin disampaikan oleh guru di kelas. Melalui slide ini, kita dapat mewujudkan satu kelainan dalam sesi PDP dan satu penerangan yang lebih jelas dapat disampaikan oleh guru melalui slide bahan bantu mengajar yang percaya saya hasilkan. Yang kedua ialah menyelitkan unsur lagu dan grafik semasa menggunakan produk ketika PDP. Unsur lagu seperti lagu Didi and Friends dan unsur grafik seperti gambar-gambar yang bergerak supaya produk PDP tu kita dapat menghasilkannya dengan menarik untuk
Tujuan utama supaya pelajar tu nak belajar. Yang ketiga ialah boleh juga menggunakan bahan bantu mengajar ini ketika sesi ulang kaji di dalam kelas. Jadi bahan produk ini kita boleh gunakan semasa sesi ulang kaji supaya untuk kita imbas kembali apa itu kata adjektif dan apa yang ada dalam kata adjektif. Baiklah, sekarang kita lihat pula kepada kos yang diperuntukkan untuk menghasilkan bahan bantu mengajar saya, iaitu berkaitan kata adjektif. Secara kasarnya, saya tidak memerlukan satu kos yang begitu besar untuk menghasilkan bahan bantu mengajar ini. Hal ini kerana saya hanya memerlukan capaian internet yang baik supaya slide pembentangan yang bertindak sebagai bahan bantu mengajar ini dapat dihasilkan dengan jayanya. Ini bererti saya tidak perlu mengeluarkan sejumlah wang yang besar untuk membeli barang itu ataupun barang ini. Sebaliknya, saya perlu mengeluarkan wang hanya untuk membeli capaian internet agar saya dapat menghasilkan satu slide pembentangan yang bertindak sebagai BBM yang baik dan berkesan kepada murid-murid. Saya memperuntukkan masa selama lebih kurang 3 hingga 4 hari untuk menyelesaikan satu BBM yang lengkap dan padat sebelum saya kongsikan BBM ini kepada murid-murid. Sekarang sudah tiba masanya untuk kita lihat dan kaji perkaitan antara bahan bantu mengajar yang dihasilkan dengan aspirasi dan juga hala tuju pendidikan negara. Ekoran kanak-kanak pada masa ini lebih suka dan gemar menghabiskan waktu mereka dengan melayari laman-laman YouTube, maka pendekatan untuk berkongsi bahan bantu mengajar ini di YouTube menjadi pilihan saya supaya kanak-kanak ataupun murid-murid dapat memperoleh dan mengakses maklumat yang pelbagai, yang variasi dengan mudah seiring dengan aspirasi pendidikan negara, iaitu akses kepada kejayaan. Ini bermakna setiap kanak-kanak dapat mengakses benda yang sama kepada pendidikan yang berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Selain itu, YouTube digunakan untuk berkongsi bahan bantu mengajar ini. Ekoran tidak memerlukan kos. Seperti mana yang telah dinyatakan sebelum ini, saya tidak memerlukan sebarang kos yang besar. Sebaliknya, saya hanya memerlukan kos capaian internet yang baik agar bahan bantu mengajar ini berjaya dilakukan dengan baik dan berkesan kepada murid-murid. Seterusnya, dapat mewujudkan pembelajaran yang menarik dan menambahkan kesan realistik melalui kaedah pendigitalan seperti ini dengan cara mengetengahkan unsur yang memiliki warna-warni, muzik yang pelbagai dan grafik animasi yang membawa kepada kualiti standard antarabangsa. Melalui bahan bantu mengajar ini dapat mewujudkan pembelajaran yang menarik dan menambahkan kesan realistik melalui kaedah pendigitalan. Pembinaannya melalui Canva dan menghantar dan memuat naiknya di YouTube, yang mana dalam Canva tu kita menggunakan unsur yang warna-warni, unsur muzik serta grafik animasi yang comel-comel, yang menarik supaya kita dapat mencapai ataupun berada pada kualiti standard antarabangsa. Yang seterusnya ialah lebih kreatif sebab kita menggunakan medium YouTube sebagai pendekatan untuk berkongsi maklumat bahan bantu mengajar ini kepada awam dan masyarakat. Di samping itu, melalui YouTube, pelajar boleh tengok secara berulang-ulang. Pelajar boleh melihat video bahan bantu mengajar ini hari-hari, setiap minit, setiap saat, bila-bila waktu yang mereka nak.
mereka boleh tengok video tersebut secara berulang, muat turun juga video tersebut dan menyimpan dalam galeri mereka. Itulah kebaikan yang ada pada YouTube, yang mana pelajar boleh tengok video bahan bantu mengajar ini secara berulang, memuat turunnya dan menyimpan video BBM ini. Di samping itu, dapat mewujudkan latihan pembelajaran yang berguna yang membantu untuk meningkatkan kefahaman terhadap bahan pelajaran dan peralatan yang digunakan. Yang terakhir, pengguna di seluruh dunia juga dapat menonton, memberi komen, berkongsi cadangan maupun pendapat dan membuat penilaian terhadap bahan bantu mengajar yang dihasilkan. Ini bererti video bahan bantu mengajar yang dimuat naik di YouTube boleh dilihat oleh seluruh masyarakat sama ada di dalam Malaysia maupun di luar negara. Tatkala mereka iaitu penonton dapat memberi komen, beri cadangan penambahbaikan pada bahan bantu mengajar yang dihasilkan dan sebagainya. Itulah kebaikan YouTube di mana terdapat ruang komen yang boleh dimanfaatkan oleh penonton. Terusnya, persoalan yang menjadi tanda tanya, siapa yang mendapat manfaat daripada bahan bantu mengajar yang dihasilkan? Semestinya, guru dan juga murid. Hal ini kerana murid-murid dapat belajar dan meluaskan pengetahuan mereka tentang kata adjektif. Melalui bahan bantu mengajar ini, secara langsung akan membantu murid-murid meluaskan, menambahkan pengetahuan mereka yang sedia ada berkaitan kata adjektif, termasuklah apa itu kata adjektif, jenis-jenis kata adjektif dan pelbagai lagi. Ini bererti melalui bahan bantu mengajar ini kita dapat menambah dan mengisi kekosongan pengetahuan yang mereka mungkin tidak tahu ataupun terlepas pandang berkaitan beberapa bahagian kata adjektif dan sebagainya. Yang kedua, murid-murid dapat mengingati semula kata adjektif. Melalui bahan bantu mengajar ini, mereka dapat mengimbas kembali apa yang telah mereka pelajari berkaitan dengan kata adjektif. Yang ketiga, menimbulkan rasa seronok kepada murid untuk belajar. Sebab saya menggunakan, seperti saya nyatakan sebelum ini, saya menggunakan peta Aiting ataupun peta minda dan juga menyelitkan unsur lagu dalam bahan bantu mengajar. Yang mana memang tujuan utamanya untuk menimbulkan keseronokan kepada pelajar supaya mereka rasa belajar ni seronok, tidak membosankan dan mereka akan memberikan satu fokus yang 100%, 100% semasa sesi pembelajaran berlangsung. Seterusnya kita lihat kepada guru pula. Manfaatnya ialah guru dapat mengetengahkan KPPB yang pelbagai. Maksudnya kat sini guru tu dia dapat menggunakan KPPB yang variasi. Tidak hanya menggunakan KPPB yang sebelum ini. Dengan cara variasi, macam mana nak wujudkan variasi? Kita gunakan teknologi sekarang, aplikasi yang ada terkini untuk kita gunakan sebagai satu bahan bantu mengajar yang berkesan kepada murid-murid seiring dengan ledakan teknologi maklumat dan komunikasi. Di samping itu, guru dapat meningkatkan kemahiran diri bagaimana hendak menghasilkan satu video pembelajaran yang menarik. Sedikit demi sedikit melalui pendekatan ini, guru dapat meningkatkan kemahiran yang sedia ada dalam diri mereka. Macam mana nak pastikan satu video yang menarik, berkesan, satu video yang menjadi tumpuan murid dan sebagainya. Mari kita lihat pula kepada slide yang ke-11. Adakah bahan bantu mengajar ini selaras dengan falsafah pendidikan guru dan falsafah pendidikan kebangsaan? Agak-agaknya selaras ke tak? Jawapannya, ya. Bahan bantu mengajar ini selaras dengan falsafah pendidikan guru dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. BBM ini selaras dengan falsafah pendidikan guru FPG kerana bagi menjamin perkembangan individu. Hal ini bermakna mengembangkan potensi murid-murid secara
menyeluruh dan bersepadu dan sentiasa bersedia membimbing murid-murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sementara itu, melalui penghasilan bahan bantu mengajar ini mampu melahirkan guru yang progresif dan saintifik, yakni menggunakan aplikasi Canva untuk membuat slide pembentangan yang seiring dengan perkembangan zaman dan penekanan bidang sains dan teknologi. Selain itu, guru yang bersedia menjunjung aspirasi negara, yakni berusaha semaksimal mungkin menyumbang ke arah mencapai 5 aspirasi negara. Nampaknya kita telah sampai kepada bahagian yang terakhir. Agak-agaknya bahan bantu mengajar yang dihasilkan ini merupakan anjakan keberapa dalam pelan pembangunan pendidikan di Malaysia? Jawapannya, bahan bantu mengajar ini merupakan anjakan yang ke-7 dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Melalui teknologi maklumat, guru mampu mengubah situasi pembelajaran kepada sesuatu yang berbeza, menarik dan menyeronokkan. Hasil bidang komputer seperti gambar, media grafik, animasi dan sebagainya dapat menarik minat pelajar. Selain itu, keresan warna mampu mempengaruhi minda manusia. Contohnya menulis nota, menggunakan peta minda. Mereka dapat mengingati dengan mudah isi-isi yang terdapat dalam peta minda tersebut. Penggunaan bahan bantu mengajar dikatakan mampu menarik minat serta merangsang minda murid dan telah dipertimbangkan dan diiktiraf sebagai penggerak proses pengajaran dan pembelajaran. Fungsi internet sebagai sumber ilmu yang boleh diakses pada bila-bila masa dan secara meluas. Secara semula jadi, ia telah dihubungkan dengan beribu-ribu perpustakaan digital, artikel, kertas kerja dan lain-lain. Perkembangan baru ini telah mewujudkan persekitaran pembelajaran baru yang lebih fleksibel dan dari segi masa, tempat, kaedah dan bahan pembelajaran yang dijalankan. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sekian sahaja daripada saya. Simpan ragi dalam sepatu. Jumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.